Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita Al-Hijrah 7 Ogos bersama saya Wan Kamarudin Ibrahim dan jurubahasa isyarat Azlina Muhammad Isa. Jadi kita lihat tajuk utama malam ini. Polis terpaksa lepas 9 das tembakan di tempat awam. Juga kes Nick Allen, Naim Mokhtar gesa pihak berkuasa agama jadi pencelah. Polis melepaskan 9 das tembakan ke arah sebuah kereta dalam usaha menghentikan 2 penjenayah yang melarikan diri selepas diarah berhenti untuk pemeriksaan di Kepong pagi tadi. Rakaman kejadian berkenaan turut tular di media sosial. Ketua Polis Kuala Lumpur, Datuk Seri Muhammad Syuhaili Muhammad Zain berkata dalam kejadian jam 7.45 pagi itu, 2 lelaki tempatan memecut kenderaan dinaiki selepas diarah berhenti oleh anggota unit rondaan bermotosikal URB, Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Sentul dari pintasan segambut melalui Taman Pusat Kepong. Pemandu tidak menghentikan kenderaan hingga ke laman rimbunan di Jalan Kepong, malah turut melanggar seorang anggota URB ketika mengundur kenderaan dalam usaha melarikan diri. Kereta dinaiki suspek turut mengancam keselamatan orang awam di jalan raya dan yang berada berhampiran lokasi kejadian. Datuk Seri Muhammad Syuhaili berkata tembakan yang dilepaskan anggota URB terbabit bertujuan menghentikan ancaman keselamatan terhadap orang awam dan anggota. Siasatan mendapati semua 9 das tembakan yang dilepaskan menghala ke arah tayar kereta suspek. Akibat tembakan itu, kereta dinaiki suspek terbabas di tepi jalan sebelum mereka melarikan diri. Sehubungan itu, katanya polis giat mengesan seorang lelaki tempatan O. Ganesan 40 bagi membantu siasatan. Semakan polis mendapati Ganesan mempunyai 3 rekod kesalahan berkaitan jenayah dan 8 rekod kesalahan berkaitan dadah. Siasatan dibuat mengikut Seksyen 307 Kanun Keseksaan atas kesalahan cubaan membunuh dan Seksyen 353 Kanun sama iaitu menggunakan kekerasan jenayah bagi menakutkan penjawat awam. Saksi kejadian diminta menghubungi bilik gerakan IPD Sentul di talian 0340482222 atau mana-mana balai polis berhampiran. Empat lelaki ditemukan rentung manakala seorang cedera parah dalam nahas sebuah kereta dan kejadian berlaku di kilometer 220 lebuh raya pesisiran pantai barat WCE arah utara berhampiran susur keluar Cangkat Cermin petang tadi. Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Perak, Sayani Saidon berkata, insiden dilaporkan berlaku pada jam 5.11 petang membabitkan kereta jenis Proton Saga yang terbabas sebelum terbakar. Katanya siasatan awal mendapati kesemua mereka dalam perjalanan pulang ke Ipoh selepas selesai bekerja di Lumut. Semua mangsa maut adalah lelaki tempatan, namun identiti mereka setakat ini masih belum dikenal pasti. Operasi mengeluarkan mangsa sedang dijalankan anggota dari Balai Bomba dan Penyelamat Air Tawar dibantu Balai Sitiawan. Pihak berkuasa agama Islam negeri, badan-badan berkanun berkaitan agama Islam dan badan-badan bukan kerajaan NGO berkaitan agama diseru supaya terlibat dalam kes berkaitan Nick Allen Zurina lawan kerajaan negeri Kelantan. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Datuk Dr. Muhammad Naim Mokhtar, dalam satu kenyataan berkata pihak berkenaan boleh turut serta sama ada sebagai pencelah, watching brief atau sahabat mahkamah amicus curiae. Mengulas lanjut berhubung kes itu, beliau turut menegaskan bahawa Badan Perundangan Negeri mempunyai kuasa untuk menggubal undang-undang kesalahan jenayah syariah bagi kesalahan-kesalahan yang berhubung dengan pelanggaran rukun-rukun Islam. Jadual ke-9, Senarai 2, Senarai Negeri, Perlembagaan Persekutuan memperuntukkan Badan Perundangan Negeri mempunyai kuasa untuk menggubal undang-undang kesalahan jenayah syariah bagi kesalahan-kesalahan yang berhubung dengan pelanggaran rukun-rukun Islam. Peruntukan tersebut juga
telah diperkenan oleh Sultan dan Raja Pemerintah di setiap negeri sebelum dikuatkuasakan. Tambah beliau, pihaknya akan bekerjasama dengan pihak berkuasa agama Islam bagi memastikan undang-undang syariah yang telah digubal oleh Badan Perundangan Negeri dilaksanakan sebaiknya. Beliau dalam pada itu mengingatkan sebarang komentar mengenai kes berkenaan diklasifikasikan sebagai subjudis kerana ia masih di peringkat prosiding di Mahkamah Persekutuan. Sebelum ini, seorang peguam kelahiran Kelantan dan anaknya mendapat kebenaran mahkamah untuk mencabar 20 peruntukan kesalahan dalam enakmen Kanun Jenayah Syariah Kurungan 1 2019 Kelantan. Ni Elin Zurina Ni Abdul Rashid dan Tengku Yasmin Natasha Tengku Abdul Rahman mendakwa 20 peruntukan berkenaan adalah tidak sah kerana terdapat undang-undang persekutuan yang turut meliputi kesalahan sama. Justru mereka menggesa pihak mahkamah mengisytiharkan peruntukan terbabit batal dan tidak sah. Penjawat awam akan menikmati rebat RM10 sebulan bagi langganan pakej postpaid. Dan ia masing-masing menerusi insentif postpaid Rahmah penjawat awam berkuat kuasa 31 Ogos ini dan terpakai untuk mana-mana pakej postpaid sedia ada. Menteri Komunikasi dan Digital Fahmi Fadzil berkata dengan rebat berkenaan penjawat awam dapat manfaat penjimatan pakej postpaid sebanyak RM120 setahun. Inisiatif itu sebagai menghargai penjawat awam. Dalam pada itu, bersempena dengan Bulan Kebangsaan, Fahmi berkata Kementerian Komunikasi dan Digital dengan kerjasama Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC, syarikat penyedia perkhidmatan telekomunikasi Telco serta dua syarikat pengeluar peranti iaitu Samsung Malaysia dan Honor Malaysia juga menawarkan pakej 5G Rahmah bermula 31 Ogos ini. Beliau berkata pakej 5G Rahmah ialah pakej telefon pintar 5G, plan data dengan harga telefon pintar jenama Samsung A14 5G dan Honor 90 Lite 5G ditawarkan serendah RM240 beserta plan data sebanyak 60 GB pada harga RM60 sebulan. Dan pakej ini terbuka untuk dilanggan oleh seluruh rakyat Malaysia. Bagi golongan B40 pula, sejumlah 100,000 pelanggan terawal akan menikmati pakej 5G Rahmah pada harga telefon pintar serendah RM120. Fahmi berkata pakej 5G Rahmah akan berada di pasaran bermula pada 31 Ogos ini dengan kontrak langganan selama 24 bulan. Jual tak kaya, membeli pun tak rugi. Pameran Umrah, Haji dan Pelancongan Antarabangsa Kuala Lumpur 2023 satu platform terbaik buat penggiat industri dan pihak berkepentingan untuk menjalin rangkaian serta berkongsi pandangan dalam usaha mengangkat sektor pelancongan Islam. Dan menerusi segmen berkenaan, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Dato' Dr. Mohammad Naim Mokhtar berkata, negara boleh membuka banyak peluang perniagaan dan aliran hasil serta menyumbang dengan pesat kepada keluaran dalam negeri kasar, KDNK serta ekonomi global. The Muslim travel market is currently valued at an estimated $220 billion and projections indicate a rapid rise with a potential value $300 billion by 2026, constituting a substantial portion of global expenditure. Engaging with the Muslim travel market holds immense potential for both our country and the travel industry. By tapping into this segment, we can unlock numerous business opportunities and revenue streams, contributing significantly to our GDP and the global economy. Beliau berkata demikian ketika berucap pada perasmian Pameran Umrah, Haji dan Pelancongan Antarabangsa Kuala Lumpur kali ke-12 di Ibu Negara. Ia disertai 47 syarikat dari Makkah dan Madinah serta negara Timur Tengah. Sementara itu, Presiden Bumitra Malaysia Harun K.C. Ahamu berkata, pameran ini juga satu platform untuk mempamerkan dan mempromosikan produk serta perkhidmatan terbaharu. Memandangkan kalau kita tengok
tahun yang lepas 1444 Hijrah, lebih pada 300,000 umat Islam daripada negara kita pergi mengerjakan umrah. Ada yang menggunakan visa turis, ada menggunakan visa umrah. Jadi kami juga menjangkakan peningkatan tetap akan berlaku saban tahun. Ini adalah satu usaha yang dibuat oleh Bumiputera Malaysia supaya pemain-pemain industri dapat bertemu dengan suppliers dari Saudi Arabia ini. Pameran ini dianjurkan Bumiputera Malaysia bersama Perfect Events dari Arab Saudi. Perkhidmatan feri baru Pulau Pinang yang menggantikan feri ikonik mula beroperasi secara rasminya hari ini, dan feri Pulau Pinang yang berwajah baru dengan adanya 4 buah yang dinamakan sebagai Teluk Bahang, Teluk Kampi, Teluk Duyung dan Teluk Kumbar itu dilihat lebih efisien dan selesa. Ukuran pelbagai kemudahan disediakan berbanding feri-feri ikonik sebelum ini. Ketua Menteri Pulau Pinang Chow Kon Yew berkata, perkhidmatan feri sangat penting khususnya kepada mereka yang menggunakan medium pengangkutan tersebut untuk berulang-alik ke tempat kerja setiap hari. Seramai 1.2 juta penumpang dijangka menggunakan perkhidmatan itu secara sahala dalam tempoh setahun. Pada masa dulu, satu isu adalah masa untuk menunggu dalam keadaan yang bukan selesa sangat. Tetapi mula hari ini kita menyaksikan satu perubahan yang ketara baik di terminal ataupun di atas feri, dan juga masa untuk pelayaran feri cuma dalam 10 minit. Jadi ini satu pengalaman yang baru bagi penumpang dan pengguna feri. Kita sudah masuk era baharu. Beliau berkata demikian pada sidang media selepas pengoperasian feri baharu di Pangkalan Raja Tun Uda PRTU. Perkhidmatan feri baharu mula beroperasi dari Pangkalan Sultan Abdul Halim PSAH dan PRTU seawal jam 6.30 pagi hingga jam 10 malam. Sebanyak 68 jadual perjalanan bagi dua hala dengan kekerapan pada waktu kemuncak ialah setiap 20 minit dan 30 minit pada bukan waktu puncak. Feri berkenaan mampu memuatkan 150 penumpang pejalan kaki serta 50 penumpang bermotosikal dan berbasikal pada satu-satu masa. Dengan hanya RM2, pelanggan boleh membeli pelbagai jenis makanan siap bungkus. Makanan bergoreng seperti mi, bihun dan spaghetti, nasi lemak, kuih muih serta nasi berlauk. Air pelbagai perisa bersusu antara yang dijual di kafe RM2 di Fair Park, Ipoh. Menurut pemilik kafe Nur Fasihah Muhammad Arifin, 28 tahun, idea menjual makanan pada harga RM2 itu timbul dengan niat untuk membantu orang ramai menikmati pelbagai pilihan makanan. Kita buat kafe macam ni sebab sekarang semua orang tahu kan barang mentah dah naik, minyak dah naik, beras dah naik. Jadi kita buat konsep macam ni, kita boleh bantu golongan orang-orang yang banyak ramai anak. Macam nak pergi kerja rushing pagi-pagi sebab kita buka daripada 6.30 pagi sampai pukul 6 petang tu pun tengok kita punya stok lah. Kat situ pun saya rasa macam sangat membantu dengan portion kita. Kenyang lah orang cakap untuk makan, untuk seorang. Lepas tu dengan harga RM2, anak ramai-ramai ambil. Contoh kalau 5 orang baru RM10 untuk sekali makan. Bagi kat situ bagi saya buala. Lagipun konsep kita ni macam semua boleh makan. Menurut Nur Fasihah, walaupun baru 4 hari dibuka, kafe tersebut mendapat sambutan menggalakkan daripada orang ramai. Berbekal konsep jual tak kaya, membeli pun tak rugi, dia dibantu 10 pekerja mula menjual seawal 6.30 pagi. Kebanyakan pelanggan yang membeli adalah pekerja dan ibu bapa untuk bekalan makanan sekolah anak masing-masing. Sementara itu bagi pelanggan, walaupun makanan yang dijual di kafe ini murah, namun kualiti makanan terjaga dan sedap. Even RM2 kan, portion banyak, kenyang lah, boleh tahan sehari makan tak makan sebab student kan kadang-kadang duit tak cukup kan, so susah. So kedai RM2 sangat membantu lah sebab makanan pun tak macam-macam, banyak. Memang sangat membantu sebab apa, kita pun kadang-kadang kita bila makan tu
kita nak makan yang murah sebab apa ekonomi sekarang pun kita tahu lah macam-macam cabaran dan harga barang pun semua naik. Katanya walaupun untung yang diperoleh tidak seberapa, namun permintaan menggalakkan daripada pelanggan menyuntik semangat. Malah usahawan muda ini turut menyeru mereka yang ingin berinfak agar mendapatkan makanan di kafe tersebut yang boleh menyediakan pelbagai menu. Selain itu, Nur Fasihah turut menawarkan peluang perniagaan kepada golongan suri rumah untuk berkongsi rezeki dengan menyediakan makanan untuk dijual di kafe tersebut. Pendapatan peniaga di Kuala Besut merosot 50%. Berdepan kerugian sehingga 50% pendapatan setiap hari. Itu situasi yang diluahkan rata-rata peniaga kecil pada kru berita Al-Hijrah di sekitar Kuala Besut siang tadi. Dan kata mereka ekonomi yang tidak stabil dan kos sara hidup semakin tinggi menjadikan kuasa beli rakyat semakin berkurang dan akhirnya menjejaskan pendapatan peniaga yang diibaratkan cukup-cukup makan. Jadi wartawan Khadijah Faisal mendekati isu berkenaan. Menurut salah seorang peniaga Hamizah Haminah Hassan, dia dan suami mula berniaga pada 2019. Belum pun sempat meraih keuntungan, pendapatan mereka mula terjejas sejak pandemik COVID-19 melanda dan makin merosot sehingga kini berikutan harga barang naik mendadak hanya dalam tempoh 2 tahun. Meskipun modal barangan asas membuat roti yang ditanggung semakin tinggi, namun dia tidak menaikkan harga jualannya. Lebih membebankan katanya apabila bekalan asas terputus dek permintaan tinggi ketika harga mula dinaikkan. Kenapa tu tak nak naikkan? Sebab kita fikir faktor orang kampung membeli macam kadang-kadang kita kesian. Kadang-kadang kalau kampung tanya harga roti berapa dia dah. Kalau dah harga RM1.2 itu pun orang tanya dah tak beli dah. Telur daripada kita jual daripada dulu kita start niaga dulu telur harga kita pakai Galaxy biasa RM8 sepapang, sekarang dah RM14 RM12 sepapang. Sementara itu, menurut salah seorang peniaga buah dan sayuran Salmi Suryati Mat Saleh, hampir 100% jenis buah yang dijual oleh pembekal kepada peniaga dinaikkan harga. Lebih-lebih lagi buah yang terpaksa diimport dari Thailand seperti mangga, anggur dan buah mata kucing. Memang kuasa membeli macam pengguna ni tak ada. Macam tahap ekonomi kita ni merosot. Jadi orang beli tu tak ada lah manalah. Situasi sama dilalui peniaga nasi berlauk Aliyati Dolah. Dia terpaksa mencatu bahan-bahan masakan dan menjualnya dengan kuantiti hidangan yang sedikit agar rasa masakannya kekal sama sekaligus bagi memastikan tidak berlaku pembaziran dan kerugian jualan. Kalau biasa-biasa dapatlah tak 400 ke sehari, tapi sekarang ni dalam 200 lebih. Macam tu lah. Setengah ada. Lebih kurang setengah lah. Kalau nak beli macam dulu-dulu memang tak boleh lah. Kalau dah lagi pun barang pun mahal. Kalau 100 tu 3 karung, 3 jenis. Dapat beli 3 jenis je kalau barang-barang dapur. Justru itu peniaga amat berharap tidak kira siapa jua tampuk pimpinan yang akan menakluk DUN N01 Kuala Besut dan Kerajaan Negeri dapat melakukan dan melaksanakan pelbagai inisiatif bagi membela nasib mereka. Mengawal kadar inflasi dan harga barang terutama barangan keperluan asas, menawarkan pelbagai inisiatif khususnya buat golongan rentan dan merangsang pertumbuhan perniagaan kepada peniaga-peniaga kecil. Itu harapan rakyat dalam menangani ataupun mengawal isu kos sara hidup yang semakin mencabar ketika ini. Khadijah Faisal melaporkan untuk Berita Al-Hijrah. Beras naik harga, rakyat jadi mangsa. Berbeza dengan pilihan raya umum PRU yang memilih ahli parlimen, pilihan raya negeri pula menyaksikan pemilihan ahli-ahli Dewan Undangan Negeri atau ADUN untuk berada di Dewan Undangan Negeri. Tetapi apa fungsi ADUN sebenarnya? Antara peranan utama seorang ADUN adalah melaksanakan proses sembaimbang keputusan, dasar dan pelaksanaan kerajaan negeri. Mereka juga berperanan dalam jawatan kuasa Dewan dalam rangka dasar dan undang-undang. ADUN juga memantau belanjawan kerajaan negeri
dan mereka turut membentang atau membahas rang undang-undang atau enactment negeri. Sebenarnya banyak lagi peranan seorang adun yang dipilih. Pendek kata, adun bertanggungjawab dalam soal berkaitan seni kerajaan atau politik, urus tadbir dan tata kelola negeri serta penggubalan dasar awam. Jadi siapakah bakal adun di 6 negeri yang akan dipilih pada 12 Ogos ini? Sama-sama kita nantikan. Baik, antara faktor penentu undi rakyat adalah pemimpin atau parti politik mana yang boleh menentu kelangsungan hidup mereka atau dalam erti kata lain kos sara hidup yang rendah. Dan harga beras yang naik antara perkara yang sedang hangat diperkatakan. Dan bagi mendapat penjelasan berhubung isu itu, wartawan Serifa Mustafa Al-Bakri ada perinciannya. Seperti biasa, apabila harga barang naik, berlaku tuding-menduding jari dari pesawah, pengeluar, pemborong, pengilang, peruncit serta penjual. Namun, apa sebenarnya berlaku? Berita Al-Hijrah mendapatkan penjelasan daripada pembekal dan pengilang beras tempatan yang bertapak di Kuala Kurau. Muhammad Tirmizi Yub berkata mereka sering dipersalahkan apabila bekalan beras tiada di dalam negara. Kononnya, mereka yang menyorokkan beras untuk menaikkan harga. Sedangkan mereka sendiri menjadi mangsa. Katanya kebanyakan beras ketika ini diimport dari Vietnam, Pakistan, India, Myanmar dan Thailand. Sedangkan 70% bekalan beras adalah dari dalam negara. Jadi kita nak persoalkan di sini, ke manakah perginya beras tempatan itu? Yang 70% kita keluarkan dalam negara, termasuk Perak, Kedah, Perlis, Kelantan, Terengganu, Selangor. Di mana beras itu? Dapat itu. Itu yang berlaku sekarang, bukan kata beras tak ada. Harga beras tempatan tidak ada dan beras tempatan langsung tidak ada. Pasaran-pasaran langsung tak ada, Maidin ke, hypermarket langsung tak ada. Tambah kedai kecil. Menurut maklumat beliau, kekurangan beras tempatan di pasaran adalah kerana orang tengah atau kartel. Salah satu faktor yang saya dengar lah daripada pengilang-pengilang yang mengatakan terdapat persaingan harga padi daripada ejen-ejen padi ataupun broker dan pindahan padi di antara negeri ke negeri yang menawarkan harga padi yang amat tinggi. Itu menjerumus harga beras yang tinggi beras lokal ini, menyebabkan kilang tidak boleh keluar beras tempatan, terpaksa dijadikan beras import untuk dijual ke pasaran. Kalau tidak, mereka akan rugi. Katanya kerana kekurangan bekalan beras tempatan, dia terpaksa menutup kilang buat sementara waktu sehingga bekalan pulih sedia kala. Saya terpaksa tutup kilang padi saya dulu sementara. Sebab kalau saya beli padi pada harga RM1,450, kos saya RM2,350 beras. Tapi harga pintu gudang hanya RM2,050. Macam mana saya nak survive? Bila saya akan rugi, saya stop start, saya buat yang lain dulu. Yang ini pemborong. Kekurangan beras tempatan perlu diatasi segera kerana ia merupakan beras mampu milik rakyat Malaysia berbanding beras import. Malaysia adalah pengeluar padi dan rakyat Malaysia sendiri sukakan nasi yang diperbuat daripada beras. Dan ketika ini timbul rungutan beras tempatan tiada di dalam pasaran. Tapi adakah perkara itu benar? Ada yang mengatakan beras tempatan itu ditukar plastik kepada beras import agar harganya lebih mahal. Perkara ini harus ditangani segera. Laporan Serifa Mustafa Al-Bakri dan juru kamera Mazan Seman untuk Berita Al-Hijrah. Esok, saksikan laporan Beras Malaysia tukar bungkusan beras import untuk kaut keuntungan. Baik, kempen pilihan raya negeri PRN sudah masuk fasa akhir dan kurang 5 hari lagi rakyat bakal menentukan siapakah yang dapat memegang tampuk pimpinan 6 negeri iaitu Selangor, Pulau Pinang, Negeri Sembilan, Terengganu, Kelantan dan Kedah. Dan ketika ini tumpuan banyak diberikan kepada Selangor dan Kedah. Dan malam ini kita bersama Serifa Mustafa sekali lagi di Langkawi, Kedah. Assalamualaikum, Serifa. Waalaikumsalam, Wan. Okey. Jadi berdasarkan suhu politik sekarang, siapa yang Ifah jangka akan dapat menawan hati rakyat Kedah?
pada pendapat saya masih lagi 50% kerana di Kedah ini orang kata bendul berayun dan pada sejak merdeka lagi sehingga 2008 Barisan Nasional memerintah Kedah ini dan kemudian jatuh kepada Pakatan Harapan yang diterajui oleh PAS dan pada 2013 kembali kepada Barisan Nasional. Dia flip-flop. Dan 2018 kembali lagi kepada Pakatan Harapan sehingga tragedi Sheraton ataupun langkah Sheraton pada 2020 sehingga kini dimiliki oleh Perikatan Nasional. So, orang kata dia masih lagi 50-50, separuh-separuh. Tak boleh nak beri keyakinan penuh kepada mana-mana ahli politik atau parti yang bertanding kerana dia semuanya bergantung kepada pengundi. Pengundi yang akan menentukan pada 12 Ogos nanti, Wan. Ya, adakah nama-nama besar akan mempengaruhi keputusan undi kali ini? Sebenarnya faktor personality ni orang kata 30% lawan sebab pada PRU yang lepas kita kata giant killer Tun Dr. Mahathir yang mewakili Langkawi juga kalah di sini. Anaknya Datuk Seri Mukhlis Mahathir kalah juga di Jelon. Datuk Seri Mahzir Khalid di Padang Terap juga kalah. Datuk Seri Aziz Rahim yang orang kata sinonim di Baling juga kalah. Datuk Seri Saifuddin Nasution juga kalah di Kulim Bandar Baharu. Dan sekarang orang kata fenomena angkat tangan Datuk Seri Sanusi Muhammad Noor di media sosial. Orang kata dialah yang paling popular ketika ini. Orang kata kalau ahli politik yang paling popular ketika ini adalah beliau. Tapi saya rasa ianya tidak relevan, bergantung kepada rakyat. Rakyat sedang menonton anda, wahai wakil rakyat. Dia sedang melihat anda untuk penentuan kali ini. Adakah ia berubah atau kekal? So, saya kata tidak semestinya ia kekal atau berubah. Semuanya bergantung pada rakyat. Rakyat memerhati isu-isu sara hidup sangat-sangat menyentuh hati mereka. Kalau tidak dijaga, dia akan berubah. Kalau ia pandai, maka ia kekal. Baik, terima kasih Ifa. Itu tadi Sharifah Mustafa Al-Bakri live dari Langkawi, Kedah. Dan kita berehat seketika selepas ini. PRN Kelantan PM, TPM turun Padang. Suasana pilihan raya di Kelantan juga semakin hangat dengan manifesto parti yang bertanding. Namun hari ini suasana sedikit berbeza dengan kehadiran Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim serta timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Zahid Hamidi yang turun padang melihat jentera PHBN berkempen. Jadi bagi mengetahui keadaan terkini di Kelantan bersama wartawan Hanisa Sanuddin yang bersiaran langsung dari Tanah Merah. Assalamualaikum Hani. Kongsikan apa yang akan diikuti ataupun acara-acara yang akan diikuti oleh PMX malam ini. Baik Wan Kamarudin, sebentar tadi sekitar jam 7 petang tadi Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim telah pun tiba bagi menghadiri program ziarah kasih madani di Madrasah Ribat Al-Mustafa Tanah Merah Kelantan. Sebenarnya turut hadir adalah Menteri Agama Datuk Dr. Muhammad Naim Mohtar. Dan di sini tadi sebenarnya ada program selawat perdana bersama beberapa tok guru dan juga ulama. Dan sebentar tadi juga Perdana Menteri sempat orang kata beramah mesra lah dengan beberapa tok guru yang turut hadir bagi menghadiri pada majlis pada malam ini. Dan juga tadi Perdana Menteri turut sempat untuk menunaikan solat maghrib, aktiviti selawat dan terus beredar ke lokasi yang seterusnya. Sebenarnya Wan K, selepas ini difahamkan Datuk Seri Anwar Ibrahim akan menunaikan solat Isyak di Masjid Mukim Batam Merbau dan menghadiri majlis ceramah Mega Jelajah Perpaduan Badani di BN Command Center Batam Merbau dan seterusnya difahamkan Perdana Menteri akan ke Dun Cetok, Kota Lama dan juga seterusnya pulang ke Putrajaya pada malam ini juga Wan K. Hani dah 10 hari di Kelantan, jadi kerusi panas di Kelantan yang mana?
Baik, sepanjang 10 hari saya di sini, saya rasa kursi panas di sini terdapat di 2 don, iaitu satu don Pasir Pekan dan juga yang satu lagi adalah don Pancuk. Di mana don Pancuk saya rasa agak sengit, iaitu melibatkan dengan timbalan Menteri Kelantan sendiri, iaitu Dato' Ahmad Abdullah yang akan menentang dengan pihak calonnya, PHBN Syed Muhammad Ali Dusta Syed Muhammad Zain. Difahamkan kedua-dua calon ini mempunyai pertalian darah dan semestinya akan menimbulkan satu persaingan yang sengit, tetapi saya rasa persaingan yang cukup sihat. Namun di don Pancuk ini antara masalah yang utama adalah isu air dan semestinya itu akan menjadi orang kata faktor persaingan sengit itu yang akan berlaku di sini. Terima kasih Hani. Ya, terima kasih Hani. Hanisa Hasanuddin live dari Tanah Merah Kelantan. Ya, dengan itu sekian untuk malam ini. Saya Wan Kamarudin Wan Ibrahim dan jurubahasa isyarat Azlina Muhammad Esa. Satukan ummah dengan ilmu bagi memperkasa Malaysia Madani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaga diri. Selamat malam.